Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan bin Mazuki, bernombor metrik A174597. Pada hari ini saya akan membuat perbentangan berkenaan dengan struktur ekonomi di Malaysia. Kajian perubahan struktur ekonomi di Malaysia perlu dibuat berdasarkan dengan sumbangan sektor ekonomi pada KDNK dan guna tenaga di Malaysia. Berkaitan dengan guna tenaga di Malaysia, kadar pengangguran adalah pada paras rendah dan masih terkawal. Sektor pembuatan dan perkhidmatan bukan kerajaan merupakan penyumbang utama ataupun penyumbang terbesar guna tenaga di Malaysia sejak daripada tahun 1980-an. Seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan komposisi arah aliran dan perubahan struktur ekspor di dalam Malaysia. Komposisi barangan ekspor terdiri daripada barangan pertanian, barangan perkilangan dan barangan logam dan galian. Contoh bagi barangan pertanian adalah seperti getah, kelapa sawit dan juga kayu balak. Contoh bagi barangan perkilangan adalah seperti kelengkapan pengangkutan, makanan dan mesin-mesin elektrik. Manakala contoh bagi barangan logam dan galian adalah seperti biji timah, petroleum dan gas asli cecair. Komposisi ekspor Malaysia telah mengalami perubahan besar sejak daripada tahun 1960 sehingga tahun 2000. Peratus sumbangan bagi barang pertanian adalah menurun, manakala peratus sumbangan bagi barangan perkilangan pula adalah bertambah. Kemerosotan sumbangan barangan pertanian telah berlaku pada ekspor getah, manakala kayu balak dan juga minyak kelapa sawit adalah menampakkan kenaikan. Ekspor biji timah telah merosot sejak tahun 1970-an adalah akibat daripada penutupan lombong-lombong biji timah. Kepentingan ekspor biji timah telah diambil alih oleh ekspor petroleum. Ekspor barangan perkilangan telah meningkat daripada 8.5% pada tahun 1960 kepada 88.6% pada tahun 2000. Perubahan yang nyata berlaku pada pengeksportan mesin-mesin elektrik dan juga alat-alat ganti. Ekspor barangan pengeluaran yang semakin meningkat menggambarkan perubahan dalam struktur pengeluaran Malaysia yang mengurangkan pergantungan kepada pengeluaran komoditi-komoditi utama. Dasar mempelbagaikan ekonomi yang dilaksanakan untuk mengurangkan kesan buruk ketidakstabilan harga komoditi utama telah menggalakkan perkembangan pesat dalam jumlah ekspor serta keluasan barangan ekspor baru. Perkembangan pesat dalam ekspor barang perkilangan terjadi selepas penubuhan zon perdagangan bebas pada tahun 1972. Mesin-mesin elektrik dan alat ganti adalah keluaran utama. Pada tahun 1980, komposisi ekspor barang Malaysia membezakan dengan barang utama iaitu barang pertanian, barang logam dan barang perkilangan. Ekspor barang utama adalah merupakan penyumbang utama pada tahun 1985 walaupun sumbangannya merosot. Melalui tahun 1990, ekspor barang perkilangan telah menjadi penyumbang utama dalam pendapatan ekspor di Malaysia. Prestasi ekspor barang utama dan barang perkilangan terus meningkat pada abad 21 kerana struktur ekspornya semakin luas dan kedudukan barang perkilangannya lebih kompetitif. Namun begitu, Malaysia perlu memperbagaikan lagi komposisi barang perkilangan untuk mengurangkan kesan negatif kepada pengaruh luar yang boleh menjejaskan ekspor di dalam negara Malaysia. Peningkatan dalam sumbangan sektor pembuatan tidak dapat dielakkan kerana tingkat pendidikan di dalam negara yang semakin tinggi ataupun semakin meningkat dan sikap penduduk Malaysia yang lebih cenderung untuk memilih pekerjaan yang mendatangkan gaji ataupun pendapatan yang lebih tinggi ataupun lebih stabil. Seterusnya kita beralih kepada komposisi arah aliran dan perubahan struktur import di dalam negara Malaysia. Komposisi barangan import terdiri daripada barangan pengguna, barang perantaraan, barang pelaburan dan juga import bagi ekspor semula.
Contoh bagi barang pengguna adalah seperti makanan, minuman dan tembakau. Contoh bagi barang perantaraan adalah seperti bahan kimia, bahan api dan juga bahan mentah. Contoh bagi barang pelaburan adalah seperti jentera pengangkutan. Import barang pengguna semakin berkurangan sejak tahun 1965 kerana usaha Malaysia untuk meningkatkan ataupun memajukan industri penggantian import bagi mencapai tingkat mampu diri. Import barangan pelaburan dan juga barangan perantaraan pada masa kini adalah 80% sehingga 90% daripada jumlah import selaras dengan dasar perindustrian di dalam negara. Import bagi ekspor terdiri daripada biji timah dan juga gas asli. Arah alirannya adalah turun dan naik. Usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan ekspor dan juga mengurangkan import untuk memperbaiki imbangan dagangan dan juga imbangan pembayaran di dalam negara Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada komposisi arah aliran dan struktur ekspor import perkhidmatan Malaysia. Komposisi ekspor import perkhidmatan Malaysia terdiri daripada perkapalan dan insurans, pengangkutan lain, perjalanan, pendapatan pelaburan dan urus niaga kerajaan. Ekspor dan import perkhidmatan Malaysia menunjukkan arah aliran yang meningkat. Namun begitu, Malaysia masih lemah dari segi pengeksportan dan perkhidmatan ke luar negara memandangkan nilai ekspor perkhidmatan lebih rendah daripada nilai import perkhidmatan Malaysia. Ini merupakan masalah defisit dalam imbangan perkhidmatan negara. Pada masa ini, perjalanan merupakan penyumbang terbesar ekspor perkhidmatan negara, ekoran daripada galakan kerajaan di dalam sektor pelancongan iaitu institusi pengajian tinggi. Pendapatan pelaburan merupakan komponen import yang terbesar Malaysia pada hari ini akibat daripada pelaburan asing di dalam sektor perkilangan. Usaha memperbaiki imbangan perkhidmatan negara merupakan satu cabaran kepada kerajaan Malaysia bagi memastikan negara Malaysia terus maju. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.